I don't know. What are those? What are those? Good evening everyone, welcome to English Proficiency course. Today we are going to learn something basic, that is the parts of speech. Now you must be wondering what is parts of speech. Don't worry, let's take a look at the terminology first. Move on. Parts of speech is simply just a name for a word that based on its function and uses in a sentence, we name them. Alright? So in English language there are a total of 8 parts of speech as shown here. Let's start with the first one, which is the noun, right? So for nouns, I believe everyone would know, noun is simply a word used for person, place, things, animals, and feeling. And if you see here on the screen below, there are 4 types of noun, that is the proper noun, common, concrete, and abstract. What does it mean? Well, take a pause and read for yourself. Let's move on with the pronoun. Pronoun replaces a noun. We do not want to use noun all the time, and therefore pronoun is here to help you. Pronoun for subject, we can use I, you, we, they, he, she, or it. And of course, for object, we have those as well. And last but not least, possessive. Verb. Now verb, I'm sure everyone are familiar with a verb, but just in case if you do not know what is a verb, verb used to refer to an action or state of being. For action, it is the above, and of course, for the state, it is in the middle. For example, action, I run towards the bus, and the verb here is run. For state, Huda is sad. Now, the word is there is used to show state, condition, or situation. Adjective. Adjective used to describe or modify noun or a pronoun. If you can see the word on top, the beautiful small young Chinese lady ordered some sushi for dinner. And if you see the words being highlighted and of course underlined, beautiful small young Chinese lady, those are what we call the adjective. And the lady there is the pronoun or noun. So based on this slide, if you can see it here, you have to follow the order of the adjective, starting from the quantity, quality, down to size, age, shape, and finally color, origin, and material. Adverb. Now adverb is a little bit tricky, but don't worry, I'm here to help. Adverb is used to describe or modify verb, adjectives, and another adverb. So let's take for example. If you can see here in the middle, yesterday night, I bathed rather quickly in the very cold night. So yesterday night modifies the verb bathe. So yesterday is actually the adverb. Rather is used to modify the adverb quickly, and very modifies the adjective cold. So adverb, you have to understand, it usually is end in ly, usually, but that doesn't mean every adverb must end with ly. And of course, the adverb also usually answers questions like where, when, how, why, under what condition, or what degree. These would be the types of adverb. There are 4 types. Manner, types of adverb, which is the adverb of manner, how something happens. The adverb of time, when something happens. Place, where does something happens. And of course, the degree. Example, Sumimasen, sensei. Ohayo, sensei. Ohio? Hai. Salam sejahtera. Saya Nurul Sensei. Kita akan berkenalan dengan sapaan dalam bahasa Jepun. Aisatsu. Mari kita lihat apakah perkataan-perkataan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Ini adalah sebahagian daripada
perkataan-perkataan kata sapaan yang digunakan dalam Nihongo ataupun yang kita panggil bahasa Jepun. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Konnichiwa. Konnichiwa. Selamat tengah hari. Konbanwa. Konbanwa. Selamat petang. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Selamat malam. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Do itashimashite. Do itashimashite. Sama-sama. O genki desu ka? O genki desu ka? Apa kabar? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Kabar baik? Iie, genki ja arimasen. Iie, genki ja arimasen. Tidak, saya kurang sihat. Mama desu. Mama desu. Tidak berapa sihat. Cuba kita lihat dalam spek yang berlainan, iaitu dalam perbualan harian pula. Di sini terdapat perbualan di antara dua rakan yang baru berjumpa untuk sekian kalinya. Yang ini digunakan untuk percakapan harian kita. Kenti-san, o genki desu ka? Aimi-san, hai, genki desu. Arigatou gozaimasu. Ini dalam spek penggunaan terima kasih dan juga bertanya khabar. Bagaimana pula kalau kita meminta sesuatu daripada rakan? Sudah pasti konteks yang ini juga bersamaan yang boleh diguna pakai kembali seperti Kenti-san, kore wa genki desu ka? Aimi-san, genki desu yo. So, penggunaan yang sama tapi dalam konteks yang lebih tidak formal. Ketika menjelang senja ataupun apabila matahari sudah terbenam, kata sapaan ini digunakan untuk diucapkan oleh rakan-rakan ataupun orang yang tidak kita kenali secara umum. Konbanwa. Konbanwa. Sudah pasti kita akan gunakannya sehingga malam hari dan ketika untuk masuk ke waktu malam sebelum anda memulakan oyasumi nasai digunakan untuk apabila anda mula beradu di atas katil anda. Ibu, itu apa? Ha, Dek, itu gunung, pokok, awan, burung. Wah, semua ada nama. Ya, Dek, semua benda dalam dunia ni ada nama. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atira Najwa binti Zakaria. Hari ini anda akan belajar kata nama. Kata nama ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk orang, haiwan, tempat, benda atau konsep. Terdapat 3 kategori kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada nama orang, haiwan, benda dan seumpamanya yang mendukung makna khusus. Kata nama khas perlu ditulis menggunakan huruf besar. Baiklah, kata nama khas terbahagi kepada 2, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada 2, iaitu kata nama khas hidup manusia yang digunakan merujuk kepada manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya yang hidup. Seperti contoh Oyen untuk kucing dan Jibril untuk malaikat. Seterusnya ialah kata nama khas tak hidup merujuk kepada benda-benda khusus tetapi tak hidup. Contohnya bahasa Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Jalur Gemilang.
Baiklah, seterusnya ialah kata nama am. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Terima kasih semua rakan-rakan daripada Pusat Kemudahan Bahasa yang sudi bersama-sama kami pada hari ini. Yang walaupun penat pagi tadi kita bersukaneka, kita bermakan-makan durian dan apa yang sepatutnya. Terima kasih kerana sudi lagi bersama kami untuk sesi klinik kita pada hari ini. Terima kasih semua yang hadir. Dan hari ini kita akan bersembang sikit pasal kita punya MOOC. Apa punya bahasa ni? Baik, kita punya MOOC ni minggu sebelum-sebelum ni kita ada buat satu sesi dengan klinik. Kita tengok apa cara-cara teaser yang boleh dibuat. Macam mana nak buat permulaan tu. Permulaan dah ada. Sekarang ni kita nak tengok pula macam mana kita nak bangunkan bahan tu sendiri. Bahan performa, daripada performa nak tukar kepada bahan pengajaran tu sendiri. Macam mana kita nak buat benda tu. Jadi ada bersama-sama saya pada hari ni kita ada Cik Chan Sian Jack yang akan bercakap dari sudut bahasa Inggeris. Cik Chan, Cik Jack. Cik Jack pula dah. Sihat no? Hey, sihat. Ya. Everyone. Dan di sebelah Cik Jack kita ada Puan Atirah Najwa yang akan berbicara tentang dari sudut pandang bahasa Melayu, macam mana beliau bangunkan sendiri bahan bahasa Melayu ini. Dan di hujung sana mewakili bahasa Asia dan Eropah untuk melihat kepelbagaian yang ada. Kita ada Puan Nur Azalina yang akan berkongsikan dengan anda cara kaedah-kaedahnya. Baik. Okey, kita dah ada kenal dah muka-muka yang dekat depan ni. Bukan orang asing lagi, orang biasa. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada semua ni. Tadi semua rasanya semua dah tengok macam mana bahan tu dibangunkan. Kita dah ada satu sampel rakaman, mock video lah dengan semua sekali. Dengan ada slide di belakangnya, dengan ada animasi, dengan pergerakan pos semua tu. Boleh cerita tak macam mana buat benda tu? Apa benda pertama yang dibuat? Okay, siapa-siapa yang sudi dulu? Okay, jadi biar saya mula dulu lah. Alright. Okay, jadi untuk of course, benda kita buat ni mesti ada step by step. Saya akan guna both English and Malay lah kalau boleh lah ya. So first thing first, of course kita kena tengok dari segi fundamental, kita kena tengok dari segi template tu sendiri, macam mana kita nak membangunkan bahan sebab kita perlukan satu template kan. So of course everyone is wondering ya. Macam mana kita nak start, macam mana kita nak end, apa yang kita kena buat dulu. Jadi klinik dulu kita telah kata kita kena buat teaser dulu. Jadi seperti mana semua orang dah tengok video tadi, first thing first will be the teaser. Lepas tu kita akan masuk session macam ad semua tu. Barulah kita start video rakaman for our apa tu orang kata content. Yes, lupa ayat ya. Alright, jadi segi content. So dari segi content tu kita dah sediakan satu template supaya semua orang dapat tahu macam mana cara untuk susun dari segi content, dari segi mana nak masukkan konten dia, bila nak masukkan konten, bila nak masukkan exercise or activity. Jadi kita dah sediakan template untuk semua, tapi kita masih belum lagi finalize template tu. Masih lagi dalam proses untuk review ya. So seperti biasalah benda ni kita kena tengok dulu ya untuk review proses 1, proses 2. So benda-benda macam tu kita dah settle, kita dah sediakan. Jadi yang tengok Alhamdulillah yang template tadi tu kita start dengan apa dulu? Apa yang ada bahagian pertama? Jadi bahagian pertama adalah seperti biasa teaser. Alright. So first thing first teaser. Once dah done with teaser, okay, kita baru masuk intro ke topik yang pertama. So the first section of your content would be the content itself. Ya, jadi masuklah dari segi situ masuklah apa-apa konten. Macam tadi untuk bahasa Inggeris kita masukkan di parts of speech. Alright. So bila dah parts of speech habis content parts of speech, only then we will masukkan exercises or activities dan sebegitu. Alright. So, bayang-bayang. Ada bayang-bayang suddenly ya. Alright. So those are the rough template, the first review dari segi pembinaan content dan video. Alright. And of course kita dah refer to BPA ya. Mr. Hilmi. Ada lagi. Ada lagi. Suddenly ya. Interaction banyak sangat ni hari ni ya. Jadi Mr. Hilmi dah berbincang dengan BPA. Ya, kita dah buat perjumpaan dengan BPA dari sudut bahan yang dibangunkan tu macam mana, seperti yang tuan-tuan dan puan tengok yang ada dalam video tadi tu. Kita ada starting dengan teaser sikit. Betul. Kemudian ada kita punya montaj rasmi ya, itu rasmi yang untuk MOOC UPSI punya.
dan baru kita masuk flow tu dah memang dah disahkan lah oleh PPA boleh digunakan tu. Okay, alright. So dari segi pembinaan konten untuk video ni taklah sesusah mana. Asalkan ada je konten, everything is doable. Trust me. Kita pun last minute dua seperti yang tuan-tuan dan puan-puan telah tengok video tadi, 3 video tadi. So memang impromptu, shooting and whatnot. Of course it's not prepared. Tapi dari segi preparation of content, dari segi preparation of mode, it's something like that. It's quite easy. Ya, kadang-kadang tak payah tunjuk muka, kadang-kadang voice over sahaja. So benda-benda macam ni kita akan of course guide everyone through, and you don't have to worry about the content so much. Alright. Macam terima kasih banyak Cik Cik. Ni Puan Atul Najwa pula macam mana? Apa boleh kongsikan sikit dalam nak bangunkan bahan untuk bahasa Melayu tu dengan macam-macam gambar warna-warni yang ada kat situ tu, mungkin boleh ceritakan sikit macam mana? Okey, baik. Pertama kali terima kasihlah kepada Cik Hilmi selaku penyelaras MOC dan juga tuan moderator kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya kami semua ni telah melakukan pun satu video sampel untuk MOC ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada awal sesi tadi, jadi kami semua dah buat pun. Jadi kalau nak berkongsi tu, berkongsi pengalaman sendirilah kalau boleh diceritakan. Okey, pertamanya untuk membangunkan sesebuah video MOOC tu, kita perlu ada performa. Dan berita baiknya semua orang ada performa. Jadi kat situ dah settle, dah selesai satu tugasan. Cuma mungkin performa tu perlulah performa yang terkini. Jadi perlu menunggu lagi lah daripada pihak atasan dan sebagainya. Tapi satu perkara yang saya boleh katakan, semua subjek ataupun khusus ada performa. Jadi situ selesai. Kita pun dah berbengkel di Ipoh, ada performa. Dan yang kedua, kita perlu tahu berkenaan dengan kandungan dalam performa tersebut. Akan wujud pelbagai soalan, contohnya macam adakah satu video satu bab, adakah satu minggu satu video dan sebagainya. Jawapannya ialah terpulang kepada tenaga pengajar itu sendiri. Saya beri contoh untuk khusus bahasa Melayu diploma. Untuk khusus bahasa Melayu diploma kita ada 5 topik, 5 bab lah. Dan kalau saya nak videokan satu topik, contoh satu golongan kata dalam satu video, memang tak sempat. Sebab video yang perlu direkodkan hanyalah 10 minit ke bawah. Jadi apa yang saya buat, kata nama satu video, kata kerja nanti satu video, kata adjektif satu video dan sebagainya. Okay? Jadi tenaga pengajar itu sendiri perlu menetapkan dari segi kandungan yang khusus anda tu, macam mana anda nak videokan, itu anda sendiri perlu tetapkan. Asalkan tidak lebih daripada 10 minit. Dan benda ni boleh berbincang dengan tenaga pengajar daripada khusus yang sama. Itu sajalah secara ringkasnya Cik Hilmi. Oh, ringkas, tepat dan padat Macam mana pula dengan Puan Nazrina? Saya bila cakap tentang bahasa Jepun ni dengan tulisan dia yang berlainan dengan bahasa pengantarnya pun dengan of course lain daripada yang lain kan. Macam mana cara Puan Sensei boleh lah Puan Sensei bangunkan dari bahan tu? Apa dia elemen-elemen yang diberi perhatian? Okey, first of all untuk bahasa Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Okey, maaf Okey, untuk kita bina bahan bagi bahasa asing, first of all orang bahasa asing dia akan tengok kesesuaian font yang ada dalam sesuatu aplikasi yang kita nak guna. Okey. So bila kita nak guna tu yang untuk bahasa Jepun, tulisan kita orang nak tulisan yang paling basic. So bila tulisan yang paling basic ni, banyakkan komputer perkakasan ataupun aplikasi yang dalam internet memang tak banyak. Jadi kita dapat yang hampir mirip dengan yang basic. So yang saya dapati ada satu aplikasi yang saya tengok, Canva.com ni. Okay. Canva.com ni kalau ikutkan dia akan mencadangkan, dia akan suggest, okay tulisan yang ni sesuai ke tidak. Dia akan bagi font-font yang lain. Dalam kita punya untuk tulisan bahasa Jepun punya, dia bagi selection lagi. Maknanya font tulisan tu tulisan yang jenis kaedah bentuk, rekod bentuk tulisan tu lain-lain lah. Yes, dia ada pelbagai. Dia akan bagi pelbagai jenis font yang hampir mirip dengan yang basic, yang patutnya budak-budak yang beginners tahu. So kita boleh pilih sendiri, ataupun dia dalam Canva tu juga, kalau kita ambil Canva Pro, kita boleh upload sendiri font apa yang kita nak. Dia bagi kita upload font tersebut dalam dia punya website. So tak ada masalah bagi pengguna lain, dia secara tak langsung dia bagi sharing pada pengguna lain yang benda tu dah di-upload dalam sistem dia. So orang lain boleh pakai.
maknanya untuk bahan sendiri, untuk Yes. bahan bahasa Jepun sendiri contohnya lah situasinya, Hmm. bahan dah ada dah. Bahan Okay, dah ada. daripada modul yang kita buat sebelum ni Yes, apa ah. semua. Jadi Betul. sensei cuma ambil bahan tu masuk. Transfer masuk, kita just cari template yang bersesuaian. Mm-mm. Kalau macam saya lah, saya suka benda yang menarik mata sebab budak-budak dia suka daya imaginasi tinggi kan. Mm-mm. Kalau kita pakai warna yang sangat-sangat dull, yang sangat kurang menarik, so budak pun tak akan fokus lama dekat situ. Mm-mm. So bila kita buat macam video mock ni, at least 7 ke 10 minit tu, at least fokus dia ada kat situ. Tak lari semua fokus dia. So setiap kali kita ada paparan, so bila ada masuk dalam layar hijau tu, okay, green screen okay, masuk dalam layar hijau, muka kita keluar. Okay, lepas tu pun hilang disebabkan oleh slide tulisan kita yang timbul daripada gambar tu. So dekat situ bukan kita secara voice over. Yang tu kita ada dalam di tepi slide sebenarnya. Nak menggunakan voice over pun boleh juga melalui gambar. Ini tak ada masalah. Bercakap tentang gambar tadi kita dapat lihat tuan-tuan dan doktor sekalian, video yang dihasilkan yang tadi tu, yang pertama sekali video tu sangat masa yang dia ambil untuk penghasilan video tu sangat pendek, tak sampai seminggu tak sampai 2 hari pun sebenarnya rasa bila bangun gambaran tu. Cuma saya tertanya bila sebut pasal Canva, kenapa Canva? Mungkin boleh kongsikan kenapa Canva? Okay, kalau macam saya adalah pengguna Tega Canva. Okay, sebab Canva saya boleh akses dengan senang guna handphone. So apa saja yang saya nak papar pada pelajar, saya just boleh tergerak hati nak bagi input secara tak langsung. Macam input hari ni, okay, pasal tenses, past tense. So kita bagi input yang very simple, budak belajar okay, apa itu past tense, simple past tense untuk bahasa Jepun punya, kita letak dalam slide dia, 2-3 slide video, and then masukkan suara dekat situ. Dia dengar, ada explanation dalam bahasa Inggeris, so dia dengar suara kita sebut. Ada dia punya subtitle lagi, dia punya bacaan dalam romaji lagi. Dah lengkap. Tak sampai 10 minit saya dah siap. Itu bless pada semua grup WhatsApp. Baik, Puan Najah tadi ada nak cakap nanti. Ya betul. Kalau sensei ni pengguna Tega Canva dan mungkin Encik Jack dan Encik Hilmi ni memang terkenal sebagai orang yang memang pandai lah babak IT atau teknologi ni. Jadi saya sebenarnya tak pandai pun tetapi tetap boleh menggunakan Canva. Dan Canva ni bagi saya sangat mudah sebab kita akan subscribe account pro. Kemudian pilih saja template, tinggal masuk-masukkan saja. Dapat buat dalam masa kurang 1 jam, macam tu dah siap satu bahan. Kurang 1 jam untuk nak bangunkan bahan tu, maknanya dengan idea bahan dah ada. Dah ada Cuma untuk buat slide. Ya. nak buat slide yang cantik Sebab saja. slide yang cantik tu dah ada template, tinggal masukkan saja. Mudahnya Canva ni. Macam tu no. Ya. Macam mana? Bagi saya Canva tu is a very simple application nak guna. Alright, I'm sure everyone here knows how to use Canva. Most of you anyways, ya. Yeah. Tapi adakah kita perlu menggunakan Canva sebagai platform untuk letakkan materials and everything? No, not necessary. Ya. Ialah as usual is one of the application. Banyak lagi application yang kita boleh pakai. Of course, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak guna basic PowerPoint, PPTX, that's good as well, ya. Sebab dengan PowerPoint saja kita boleh buat banyak benda. If you are an advanced user of PowerPoint, definitely you boleh buat secantik as how Canva users creates their own slides and everything. Alright. So Canva tu is just one of the apps that everyone loves to use, definitely. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah sedia biasa dengan application sendiri macam PowerPoint ataupun PowerToon, let's say for example, boleh je diguna pakai, ya, tak ada masalah. Jadi maknanya Canva tu sebagai bahan rujukan utama, Canva visual aids lah, alat bantu mengajar utama. Kalau nak masukkan yang lain, macam nak masukkan elemen animasi gunakan PowerToon pun boleh. Kalau nak nak buat cara voice over, ada slide saja pun boleh, tak ada masalah no. Tapi saya perlu nyatakan yang kalau pakai PowerToon, pembinaan PowerToon dia lebih pada kita kreativiti dan masa sebenarnya. So kesabaran dia a bit over dekat situ sikit. Kalau yang Canva ni tak kita isi, okay fine, kita tengok, tekan play, kita tahu macam mana display dia nak masuk animation tu. But then kalau PowerToon dia lebih pada okay, kita jadi director sendiri untuk sesuatu scene tu. Yang tu je yang a bit dragging masa kat situ lah.
Saya pula tertarik dengan Cik Hilmi cakap tadi berkenaan dengan voice over. So kita tahu kan kita ni ada yang pemalu, ada yang tak pemalu. Jadi sebenarnya ada yang tak malu. Okay. Kurang. Kurang malu. Tak adalah tak malu langsung kan. Masih. Okey. Jadi bagi orang yang agak pemalu tu bolehlah munculkan diri pada awalnya saja dan yang lain voice over ataupun nak gantikan muka sendiri dengan kartun. Itu pun boleh. Jadi tak ada masalah. Itulah. Juga one more thing is that adakah kita kena guna satu platform macam let's say for example PowerPoint untuk semua bahan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan decided to do that, well, go ahead, no problem, memang tak ada masalah sebab you are the expert in the content and you are the mastermind of everything. Tuan-tuan puan lah yang akan fikirkan macam mana cara tuan-tuan dan puan-puan akan decide the content is being delivered. Kita hanya record saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna semua konten menggunakan PowerPoint, tak ada masalah juga. Kalau nak mix and match, macam let's say untuk konten first few content kita gunakan PowerPoint boleh. Next content kita akan gunakan Canva. Nak explore lah sikit, manalah tahu ya. Tuan-tuan dan puan-puan nak jadi kreatif sikit ya. Pun tak ada masalah. Mix and match or you just want to have one platform to use for all the content, it's not a problem at all. Baik, bila bercakap tentang pembangunan bahan ni kan, macam topik kita pada hari ini, sama ada kita nak bangunkan bahan ataupun ianya adalah sebuah penceritaan. Okey. Tuan-tuan perempuan kan, apa elemen ataupun apa kata kunci yang dipegang masa nak bangunkan bahan tu? Contohnya adakah aku bangunkan bahan ni seolah macam aku bayang macam aku nak mengajar dalam kelas nanti, macam ni dia akan jadi. Ataupun macam mana nak jadi sangat bila pelajar tengok benda kartun macam-macam apa key elemen yang dipegang dalam masa nak bangunkan bahan tu. Kalau macam untuk bahasa asing lah kan, kami lebih tengok pada dia step by step perkembangan bahasa tu daripada awal senang and then kepada payah and then last sekali baru dia punya latihan apa yang kita nak letakkan sebagai pengukuhan. Yang tu jadi konten dia tu akan masuk bahagian tengah lah. Biasa pengenalan tu macam teaser tu sebenarnya. Teaser tu dia mesti dah letakkan sedikit dia punya elemen konten dekat situ. Contoh situasi bila yang akan belajar ni akan digunakan Yes. So macam yang tadi teaser yang bahasa Jepun punya tu kan. So seorang pelajar tu pergi cakap waktu tengah pagi, dah pukul 5 petang dia sebut greeting waktu pagi. So elemen yang buatkan pelajar terfikir, kenapa ada teguran macam tu, kenapa jadi macam ni. So yang tu sebagai nak orang kata brainstorming awal sebelum tu. So bila nak masuk konten apa yang berkaitan dengan tu, kita dah tahu dah tema kita, dah ada topik kita. Berdasarkan pada topik tu, kita letak, kita select yang paling penting pelajar tahu. Okay, pelajar tahu, kita letakkan 1 minit 30 saat dekat situ. Penerangan, dia orang boleh baca tapi sebenarnya kalau untuk bahasa asing, sebutan bunyi tu dia orang nak dengar. Bunyi tu sebab itu kena ada 2 kali pengulangan supaya sekali bunyi tu memanglah kita okey, dan student akan ulang balik video. So itu agak menyukarkan pada pelajar lah. Sebab itu bagi saya ulang 2 kali and then saya masuk vocab baru. Ulang 2 kali, masuk vocab baru. So maknanya repetition 2 kali tu pelajar dah tahu okey yang ni sebutan dia macam ni. So bila lah kita pun tanyalah soalan randomly berdasarkan apa situasi yang ada berlaku tu, kita tanya soalan lalas. Itu bahagian pengukuhan. So kena pastikan minit yang digunakan tu bercukupan dengan orang kata apa cukup. Okey, 7 ke 10 minit tu memang ngam-ngam je. Tak boleh nak ulang banyak kali sampai terlebih 10 minit tak boleh dah pula sebab kan. kalau ikutkan daripada apa yang Encik Idris cakap sebelum ni, dia kata kalau benda tu dia repeat banyak kali pun tak guna, dia akan cut. Kalau dengan PPA dia akan cut, yang mana pengulangan berkali-kali tu dia akan cut. So benda tu akan jadi pendek juga. So kalau kita nampak pengulangan berkali-kali tu memang tak ni lah kan. So maknanya dalam kandungan, isi kandungan A, yang ini dia punya vocab dia. So masuk pada pembangunan isi kandungan B. So isi kandungan B tu kita ambil elemen yang lain pula. So kalau tadi sapaan waktu pagi, so kata sapaan yang contohnya apa khabar pula dalam yang bahasa Jepun punya apa khabar, tu cara menjawab dia. Sebab dia ada cara menjawab yang pelbagai sebenarnya. Itu pun saya tak masukkan secara detail tu bagi yang secara ni lah.
Itu sampel. Itu sampel. Yang ditunjukkan itu Lagi. adalah Oh, sampel. lagi. Okey. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut kena layari website. Bukan Tak ada. Merangkan. Tak ada. Yang tu belum lagi. Kena type belajar Jepun. Hantarkan ke 32 perbukitan. Tak ada. Macam mana Puan Najwa dan Cik Jack pula macam mana? Bagi saya dari segi sudut bahasa English lah, of course ya. Yeah. So what I can think of is simplicity of the content itself. Of course, kalau cakap dari segi bahasa English ni, kita banyak benda ya, especially in terms of grammar, in terms of content. Tapi how to make things simple so that students can understand within 10 minutes time. Of course, ada juga yang akan tanya, oh jadi let's say kita mengikut proforma lah ya, kita ada 14 minggu. Adakah kita akan adakan 14 video? No, not necessary. Because you have to remember, yeah, the crucial point here is that one MOOC video is maximum time for it is 10 minutes only. And you cannot oversimplify things to the point that mereka tak belajar apa-apa dalam video 10 minutes tu. Yeah. So to me, I hold the principle of simplicity, tapi make sure to squeeze in the content that we are supposed to teach in that particular video. Tak apalah kalau let's say kita nak ajar grammar. Yes, grammar banyak kan macam parts of speech tadi. It's very oversimplified definitely. Tapi kalau saya nak divide into 2 sections, can I do that? No problem. First section, first 10 minutes, I will talk about 3 parts of speech out of 7, let's say. And another 10 minutes, I will talk about the rest of it. Tak ada masalah. To me, content, dari segi pembinaan konten adalah sepatutnya macam itu bagi video-video MOOC sebab kita tak nak exceed time limit yang diberikan. Okey, satu lagi, contoh kalau untuk bahasa Melayu, tajuk macam wacana akademik bahasa Melayu. Kalaulah satu contoh macam kutipan tu, tajuknya terlalu, bahan dalam tu terlalu banyak, kita boleh jadikan dia sebagai 2 video. Kutipan 1, kutipan 2. Betul ke? Ya, betul. Ya, betul. Kena tanya Pila lah. Kena minta ni. Jadi jadikanlah macam panjang sangat ni, tak boleh nak potong-potong, tak boleh nak pemudahkan, nak kena cakap juga kalau tak pelajar tak faham. Jadi jadikan dia video 2, 3 dan sebagainya lah. 4 tak adalah panjang sangat. Ni macam dalam social media follow for part 2 kan. Baik. Okey. Baik, mungkin ada yang mungkin akan bertanya, takkan nak bangunkan bahan ni seorang-seorang kan? Macam bahan banyak, ada 5-6 topik, takkan nak bangunkan seorang-seorang. Tuan-tuan, puan-puan, doktor-doktor sekalian, kita dah maklumkan sebelum ni dan saya maklumkan sekali lagi untuk pembangunan bahan, tuan-tuan boleh bergerak dalam kumpulan seperti mana yang telah diadakan di Ipoh dulu ni. Okay, macam mana tuan-tuan dalam kumpulan untuk bangunkan proforma tu, macam tu lah juga kumpulan tuan-tuan untuk berbincang bagaimana nak bangunkan bahan untuk konten untuk MOOC ni sendiri. Baik, ada pihak yang bertanya berkenaan dengan MOOC ni sendiri, macam mana kita nak gunakan dia nanti ni? Adakah kita akan gunakan dalam kelas tu jadikan MOOC, tiba-tiba cabut balik ke, mau buat kelas face to face ke, kemudian boleh sambung balik, macam mana? Mungkin boleh ceritakan. Blended learning. Bila kita bercakap tentang blended learning ni, ialah campuran lah antara kelas bersemuka dan juga kelas online. Dan kalau ada tenaga pengajar yang memang nak adakan bersemuka tapi dalam masa yang sama, boleh tinggalkanlah pesanan ataupun tugasan kepada pelajar, boleh tengok video MOC. Dan nanti kita akan ada banyak aktiviti, mesyuarat dan sebagainya. Jadi sebenarnya membangunkan video MOC ni merupakan satu kelebihan kepada tenaga pengajar itu sendiri. Boleh membenarkan ataupun beri kepada pelajar tu bilaluan. Ya, betul. Jadi serampang 2 mata kalau orang Melayu cakap. Jadi pembangunan bahan MOOC sendiri bukannya kata kita buat sekali ni habis terus, no? Betul. Maknanya kalau kata ke depan nanti ada rasa nak update lah sikit, nak kemas kini lah sikit bahan-bahan yang ada ni, boleh tak buat? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, jumpa je Cik Ilmi. Boleh. Baik, kita kembali sikit kepada soalan yang saya tanyakan tadi tentang apa elemen yang digunakan, key konsep tu. Tadi Puan Zainal cakap ada flow, maknanya ada keperluan, ada masalah, ada penyelesaiannya. Itu yang dipegang. Untuk Cik Jack pula digunakan konsep memudahkan, supaya pelajar boleh lihat, oh ini sebenarnya benda ni tak susah mana pun, tak complicated pun sebenarnya. Okey. Dari sudut penghasilan bahan tu sendiri, sepanjang pengalaman buat benda ni sampai seminggu tu, apa cabaran yang besar
masa nak buat benda ni? Cabaran. Apa yang rasa macam, benda ni tak boleh seminggu ni, ke boleh je seminggu, tak ada masalah apa pun? Senyap ni sebab tak ada cabaran. Oh, Bukanlah cabaran tu tak. Dia cabaran yang tak cukup mencabar. dia sebenarnya kita nak membangunkan dia kalau nampak pada kreativiti sebenarnya. Kreativiti kena ada kat situ. Kalau setakat kita letakkan slide dah bertaip and then pass pada orang macam tu saja, memang kosong. Macam mana hari tu yang Cik Amy pernah tengok, macam ni je ke slide? Macam ni je ke? Ini je ke slide dia? Ini. So sebab slide di banner dalam keadaan orang kata okey, Ilham turun. Okey, terus type. So 3 pagi Ilham turun tu. Ilham turun tu 3 pagi. Okey, terus type and then pass terus pada Cik Amy supaya dia tengok. So benda tu sebenarnya dia kreativiti. Olahan kreativiti kita tu dekat mana sebenarnya? Bila kalau setakat paparan dengan bertulis saja tanpa penerangan tak jadi. Kalau orang yang tak tahu membaca, okey, macam saya pernah tunjuk pada Cik Hemi hari tu. Dia tengok, okey, fine, tak faham sebab bahasa Jepun kan. So tak faham. Bila ada penerangan daripada pihak pembina bahan, baru faham. Sekarang ni bila difahamkan, kita perlu ada pula dengan subtitle semua tu. So jadi macam okey, kreativiti saja tak cukup. Okey. So dia kena ada benda yang suntikan lain lagi dalam kita punya pembinaan tu supaya dia nampak lebih live lagi. So kalau bukannya robot yang 100% yang berinteraksi dengan manusia kan. Jadi kita sebagai tenaga pengajar perlu ada cara macam mana kita nak bagi kita punya video tu nampak lebih hidup. Okey, cara penyampaian kita, intonasi suara tu waktu kita nak menyampaikan tu. So macam bahasa asing ada pelbagai bunyi nanti. So yang pastinya bahagian timur yang akan berhadapan dengan okey, ini apa maksud ni. So tadi saya dah jumpa dengan Puan Talina tadi kan. Puan Talina ada ni kan? Okey. Dia kata hanya seorang je, hanya you je faham tulisan Chinese ni. Okey, memang. Yalah bila timur I je lah yang faham. Ada. Okay. Puan Talina hadir okey, boleh tunjuk mata CPD. So itu bahagian tu. So bahagian yang orang kata bila ada subtitle kat situ pun kita kena tengok juga dia punya slide macam mana akan jadi. Itu yang satu perkara yang perlu diambil kira jugalah. Dari segi itu pula rasanya saya kena tambah juga lah satu benda. Dari segi pembinaan konten tu especially dari segi pembinaan slide semua tu kan, teamwork is very important. So kalau buat seorang-seorang ni memang boleh jadi gila lah. Itu confirm. Itu confirm lah ya. I rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah betapa susahnya nak create content semua ni kan, lagi-lagi solo kan. So bila dah kita nak buat book ni, I believe teamwork is very important. So everyone must know everything. Ya, kita tak boleh bergerak solo sebab kalau kita bergerak solo, maksudnya kita so-called expert on that particular part sahaja. Lain kali bila orang nak tanya, nak rujuk, macam mana konten ni, macam mana kita nak record, macam mana kita nak flow dia coherent ke tak, orang ni tak dapat jawab. Hanya perlu rujuk pada you sahaja sebab you are the expert of the content. You solo saja. You buat that particular slide, you buat that particular content and you do it alone. Dia tak boleh jadi macam tu. Alright, so when it comes to building up content, bila dah ada team sendiri, should work together lah. Janganlah buat seorang-seorang macam tu. Lepas tu akan bising, ya. Memang akan bising. Benda ni susah, benda ni penat. Yes, penat. Memang sangat penat. Sebab apa? Sebab bergerak solo sendiri. Alright, so dari segi ni saya tengok memang saya dengan Encik Hilmi, kalau ada apa-apa masalah kita akan rujuk, kita akan duduk sama-sama, kita akan deal with the situation ad hoc. Yeah, so rely on your teammates, rely on your team members, work as a team. Jangan bergerak solo, especially in the content creation. Everyone must know their part and everyone must know everything just in case ada apa-apa masalah, kita boleh rujuk pada orang lain dalam team tersebut. Baik, bercakap tentang team tadi, bercakap tentang kumpulan ni, tuan-tuan dan puan-puan,
Seperti saya menunjukkan tadi, tuan-tuan akan bergerak, tuan-tuan perempuan akan bergerak dalam kumpulan untuk laksanakan bahan ni. Tapi jangan pula hak bahasa asing macam mana Kak Aziz orang je jawab Perancis ni. Nak buat macam mana, nak cari siapa dia kan. Tuan-tuan jangan risau. Pintu saya sentiasa terbuka. Pintu kami semua sentiasa terbuka untuk bantu tuan-tuan kalau ada apa-apa masalah dari sudut aktiviti, dari sudut pembangunan bahan apa semua. Cuma yang kita nak highlightkan di sini saya dapat tangkap sikit point tadi ni adalah bila nak bangunkan bahan tu mesti ada flow. Yes. Kan, seolah macam kita bayangkan nak mengajak nanti macam mana jadi. Tapi kalau kita duk rasa macam tu, kita nak ajak nanti, oh aku nak ajak macam ni, dia jadi syok sendiri pula kan. Jadi kena pastikan ada elemen kemudahan untuk pelajar faham dalam tu. Jadi macam Cik Puan Najwa cakap tadi ni, boleh tak kalau nak buat banyak-banyak video? Boleh, tak ada masalah. Satu video terlalu pendek untuk nak cover semua benda, tak ada masalah. Boleh buat banyak lagi video lepas tu. Tuan-tuan, saya letakkan dalam ruangan chat di Google Meet tu pautan video untuk tuan-tuan tengok. Ini sampel, tak sempurna tapi ada untuk tuan-tuan jadikan rujukan. Dan kalau kata tuan-tuan nak lebih, boleh tak kami tak mau buat lah Canva ni, kami nak buat benda lain. Boleh ataupun tidak? Boleh. Tak ada masalah. Dialu-alukan. Kalau ada idea nak berkongsi, silakan, tak ada masalah. Baik. Soalan seterusnya. Banyak ni. Banyak ni. 3-4 pula. Final assessment tak banyak soalan macam ni. Baik, untuk dari aspek pembangunan bahan itu sendiri, dari sudut sumber, dari mana didapatkan bahan itu? Adakah daripada semata sumber internet ataupun daripada bahan sendiri saja ke? Macam mana tuan-tuan sediakan bahan tu? Kalau untuk bahasa asing kami terikat dengan apa yang ada dalam modul sebenarnya. Jadi kalau modul itu untuk topik yang tu kata ini yang kena tahu, ini yang paling basic kena tahu, so kami kena masukkan bahan tersebut dalam tu. Jadi dia akan tally dengan modul. Jadi kalau benda yang tu tally dengan modul tak ada masalah. Jadi macam kita katalah, apa-apa berbalik semula dengan apa yang kita ada. Yang hard copy dan juga visual tu biar seiring. Betul. Jadi perkara yang saling berkaitan ni, proforma, modul dan juga video MOC ni mestilah benda yang samalah supaya kita tak buat kerja dua kali. Jadi kita buat sekali harum je. Itulah. Sekali harum je Maknanya apa yang kita memang sekarang ni performa baru kita tak jalankan lagi. Betul. Kan? Tapi kita nak sediakan bahan MOOC ni nak pakai performa mana? Tu dia soalan utama dia. The $1 million question. Okay, nak pakai performa mana? Nak buat MOOC ni kita akan gunakan performa yang terbaru yang dibincangkan. Ya betul, seperti yang tuan-tuan jangkakan, performa tu masih belum disahkan lagi. Tapi melihat MOOC ni kita jangkakan akan digunakan pada bulan 1 tahun hadapan. Dan itu masa yang paling sesuai lah untuk kita test run apa semua, bangunkan berdasarkan performa yang di hadapan. Kalau tak bangunkan modul lagi, macam mana nak buat? Itu pun masalah juga tu, jawab. Maknanya tuan-tuan dan perempuan boleh jadikan bahan yang tuan-tuan akan gunakan untuk MOOC ni sebagai bahan yang akan digunakan untuk modul nanti. Okey. Dr. Saliza ada sini ke? Dr. Kamaru ada kat sini ke? Tak apa, kalau tak ada pun kita berbuat dah. InsyaAllah. Kami dari apa nama? Ada. Alhamdulillah. Sihat kan, no? Kurang sikit. Kurang sikit Allah. InsyaAllah kita doakan sama-sama. InsyaAllah kita doakan semoga Dr. Saliza akan cepat kembali pulih. Cepat pulih bersama-sama kita selepas ini, insyaAllah. Untuk teman-teman semua, kita dalam usaha untuk adakan satu bengkel khas, pembangunan bahan. Di sini carangannya adalah untuk kita duduk bersama-sama, untuk kita bangunkan bahan bersama-sama. Bila kata jangan buat seorang-seorang tadi tu, kita tak mau buat seorang-seorang, kita buat sama-sama. Jangan kata bahasa Inggeris, buat bahasa Inggeris saja. Kalau kata bahasa Inggeris tak ada idea nak pergi rujuk ke bahasa Asia Eropah pun boleh, insyaAllah kita akan suhakanlah benda tu cepat mungkin. Anggarannya adalah pada bulan Ogos nanti, tapi apa-apa pun kita tunggulah makluman daripada pihak pengurusan nanti, insyaAllah. Baik, bila bercakap tentang MOOC ni, saya rasa benda yang orang paling risau sekali, siapa nak update bahan, siapa yang nak jadi supervise, kat mana nak rekod apa segala bagai ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman semua, kita ada sediakan sikit studio mini je lah, bukan studio macam TV tu tak lah. Adalah mungkin tuan-tuan boleh gunakan di sini untuk nak buat rakaman. Kalau nak buat nak try test dulu pun boleh, kita try dulu tengok macam mana, getau rentak gaya apa semua dulu.
Okey, mungkin boleh dapat idea lagi lebih lanjut macam mana nak bangunkan bahan, boleh datang, boleh maklumkan kepada kami akan bantu sedaya mungkin. Baik. Sebelum kita ke sebelum kita tutup sesi ni, mungkin ada sedikit apa-apa yang nak disampaikan daripada panelis kita pada hari ini yang saya kagum sebenarnya mereka ni. Tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu dah lah, minggu 14 kan membuat video tu. Dengan tengah duk gelang kabut KI Malkah apa sekolah kan, mereka boleh buat benda ni. Maknanya mudah lah, betul ke? Kau saya sok ngeri cakap ni. Mudah-mudah. Yeah. Kita buat dia. Kita buat dia. Ya. Mudah sebenarnya. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit apa yang nak disampaikan kepada rakan-rakan kita dalam nak bangunkan benda ni. Okey, untuk dalam pembangunan video ni, yang akan berlakon di dalam di belakang layar hijau tu, satu perkara yang saya dapati, kena confident tu kena ada waktu nak bercakap. Macam saya sendiri buat video tu, sebenarnya video spontan tu sebenarnya. Minta maaf ya Hana Sensei. Ada kesilapan. So video tu secara spontan, yang mana tiba-tiba aja cakap macam orang apa aja suara waktu tu. So jadi bila spontan, kita tak nampak kita punya flow script kita. So bila nak buat video, nak rakam video tu, kita dah kena ada skrip sebenarnya. Skrip yang kita nak cakap tu apa, tu semua tu, kalau kita nak tengok slide depan, hanya input saja dalam slide tersebut. Yang slide yang disediakan dalam Canva ke whatever PowerPoint tu, itu hanya input. Tapi cara penyampaian kita tu, cara bahasa kita guna tu sebenarnya, itu yang kena ada skrip sebenarnya. So itu yang a bit challenging lah bagi saya ketika buat spontan. Yang tu yang video spontan dia. Tak boleh nak cakap apa. Waktu tu. Rasanya dari segi pembangunan bahan, pembangunan video untuk mood tersebut, asalkan bahan ada dan tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang nak diajar, rasanya tak ada masalah. Of course, kita jangan nak cakap pasal technical, macam mana kita nak berdiri mana, macam mana kita nak record skrip tu macam mana. Benda tu rasanya kemudian tak masalah. Tapi the fundamentals, item tu, content tu macam mana, ada ke tak? Kalau tak ada content, semua benda tak akan jadi. Semua benda mesti rasa susah sebab benda fundamental macam tu pun tak ada. How do we want to start to record? So at least ada visual ataupun ada sedikit gambaran on what you want to do first. Think of the coherent flow macam mana, sebab kita dah adapt and adopt new proforma very soon, hopefully. Dan kita juga akan buat mood ni berdasarkan proforma yang baru juga. Jadi rasanya it's better that we restudy, that we understand the proforma dulu, kita dapatkan gambaran yang besar, lepas tu kita baru fikir step by step macam mana kita nak separate content tu sebagai, macam mana kita nak separate content tu, macam mana kita nak buat satu very coherent flow of the content from the beginning until the end. Benda tu, macam tu kita kena start visualize first, or start to think first at least. Buat masa sekarang lah, sebab proforma pun tak diluruskan lagi. Jadi kita masih ada leeway, still have time, honeymoon time, macam orang kata, untuk relax sikit, to think about it as a rough draft and whatnot. Early preparation is important. Kita tak nak buat kerja last minute sangat. Of course, tahu-tahulah kita semua ni sangat-sangat busy. Lagipun walaupun dah habis minggu ke-14, kita masih lagi bertempus rumus untuk mark students work, check assignment. ISO. Nanti Madam Tan nanti marah nanti. Kita siap ni. Risau tadi menyuruh dulu Okay, so it's better for us to have an early preparation dari segi content tu, apa yang ni kita nak buat. Lakarkan sahaja rough draft, duduk dengan kawan-kawan, fikirkan dulu. Macam tu, with an early preparation like that, kita tak akan risau macam mana nak bangunkan bahan-bahan tersebut nanti. Pasal recording ni pun, kita tak worry sangat. Asalkan bahan ada, kita akan tengok macam mana kita nak mempermudahkan rakaman-rakaman untuk mood tersebut. Betul? Puan Najwa ada apa-apa? Betul lah kata Sensei dan juga Encik Cik tadi. Dulu betul. Dan apa yang paling penting ialah kita jangan anggap benda ni susah.
Sebab bila kita dah letakkan satu anggapan susah ni nak buat macam mana ni, tak reti teknologi dan sebagainya. Jadi benda tu jadi susah. Sebenarnya tak susah pun sebab ada rakan-rakan yang akan membantu dari segi pembangunan bahan, ada kawan yang akan bantu untuk tenaga pengajar lain lah. Dan dari segi teknikal semua ada tim lain dan sebagainya. Anda ataupun tuan-tuan dan puan-puan doktor hanya perlulah menyediakan bahan pengajaran dan apa yang nak diberitahu, nak ajarkan kepada pelajar itu sahaja. Jadi tak ada masalah pun. Kita buat perlahan-lahan satu persatu. Tak adalah sedebuk semua, tak ada. Sedebuk Ya. Sedebuk. Itulah. Kalau orang Senang kampung, cerita dia. kalau orang kampung saya panggil all in. Orang Melayu cakap sedebuk. Tak adalah. Bahasa saya saja. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Azalina, Puan Najwa dan juga Encik J atas perkongsian pada hari ini. Apa yang saya boleh simpulkan tadi adalah dari segi pembangunan bahan ini, apa yang diperlukan yang pertama sekali of course kreativiti. Okay, itu tak perlu risau kalau rasa ada masalah, rasa stuck, kami ada, insyaAllah kami boleh bantu. Kalau kami tak boleh bantu, kami cari orang lain tolong bantu. Okay? Kami nak bantu saja, bukan sebab anda adalah pakar dalam bidang ini. Kami hanya sekadar pemudah cara saja. Anda yang pakar dalam apa isi yang nak disampaikan, apa kaedah yang terbaik untuk pelajar, anda lah yang pakar untuk benda itu. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, dari sudut penyediaan bahan tu sendiri, pastikan ada susun atur, ada flow dia. Jadi sebuah satu penceritaan sendiri. Apa masalah dia? Oh, ini punca dia kenapa pelajar nak kena belajar benda ini. Yang dan juga paling penting, kena mudahkan lah. Okay, kalau kita rasa flow cantik, dia jadi filem yang sangat berat, orang pun tak mau tengok. Okay, jadi insyaAllah kita boleh kerja sama-sama untuk kita mudahkan benda ni lagi. Kalau ada masalah, mungkin ada yang tertanya, mereka ni duk promote Canva ni, kami tak diguna Canva ke? InsyaAllah tuan-tuan, siapa-siapa yang ada keperluan, mungkin nak try dulu, nak guna Canva macam mana, boleh hubungi saya, hubungi kami, insyaAllah kami akan bantu dari segi bagi sneak peek, bagi test sikit macam mana Canva Pro, macam mana bestnya benda tu sebenarnya sangat mudah untuk buat penyediaan bahan apa. Baik, sebelum kita selesaikan sesi pada hari ini, kalau ada beberapa soalan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan, kita ke sesi soal jawab. Kalau ada beberapa soalan yang ingin dirungkaikan, boleh ditanyakan, boleh unmute atau type saja di bahagian chat box. Encik Syaril, mungkin ada soalan apa Encik Syaril? Yang ni orang yang memang tidak ada perasaan malu ke apa, dia memang sangat sesuai. Duduk di layar hijau memang dia sesuai semua. Kan? Itulah. Ya, kita masih menanti soalan. Kalau ada apa-apa, soalan? mungkin masih menaik tu. Link hilang lah link. Link apa tu? Kehadiran. Oh, link Boleh. Link kedatangan. Baik. Kita akan hantar sekali lagi nak. Lambat masuk ah. Tadi dah masuk dah saya. Saya masuk, dia terkeluar. Sistem tendang dia balik. Baik. Baru ada 17. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan apa-apa? Assalamualaikum. Salam. Ya. Saya nak bertanya, kita pun maklum yang tadi cerita kalau kita nak mulakan dengan performa kan, bila kita boleh dapatkan tahu macam kalau kita macam contohlah wacana dia terlalu banyak sangat konten, kalau kita buat preparation sekarang macam dia macam tak ada ala tuju lah. So macam mana kita yang performa belum lagi ada, saya perasan kalau kita lihat kat sini kalau bahasa asing ke ataupun bahasa Eropah tu nampak jelas lah sebab memang kalau belajar basic benda-benda ni boleh buat preparation, cuma macam wacana ni bagaimana kita nak buat preparation kalau kita tak ada lagi performa yang belum diluluskan oleh akademik. Apa pandangan yang memang nak kita buat kan, tapi kita tak ada tuju lagi untuk yang macam yang jadi konten yang banyak. Itu saja. Baik, terima kasih Puan Hidayah atas soalan kita tadi. Saya difahamkan ada beberapa kursus yang belum disahkan lagi, memang tahu contohnya macam English Proficiency 1 dan 2. Saya rasa itu ada isu. Bahasa Melayu difahamkan inilah, bahasa asing saya tak pasti ada beberapa. Cuma berita awal yang saya dimaklumkan oleh Dr. Kamaruzaman adalah untuk pelaksanaan MOOC ini kita pakai apa yang kita dah bina di bengkel bengkel performa di Ipoh.
di tempoh hari. Sama ada dilulus ataupun tidak, itu saya minta maaf, saya tak ada kuasa untuk nak cakap pasal benda tu. Tapi yang boleh dimaklumkan tu saja. Buat dulu bahan bangunkan dulu bahan itu berdasarkan yang telah dibincangkan di Ipoh. Untuk lanjut berkenaan tu, insyaAllah kami akan cuba tanya maklumat dengan lebih kepastian. Kami akan cari kepastian daripada pihak pengurusan atasan. InsyaAllah kami akan cuba cepat mungkin. Ya, ada lagi ke soalan-soalan yang lain? Yes, Puan Cik Hafzah, silakan. Okay, Assalamualaikum. Hai. Salam apa? Okay, nak tanya bagi on behalf of EP1 dan EP2. Jadi maksudnya kami boleh proceed menggunakan proforma yang telah dibangunkan di Ipoh hari itu ke? Begitu ke? Ya, berdasarkan keputusan yang, bukan keputusan, makluman yang dimaklumkan pada saya oleh Tukar Menurut Zaman masa kita ada perjumpaan dengan dekan 2 minggu lepas yang berkenaan dengan SKT semua tu. So far, ya, boleh gunakan performa yang dibangunkan masa Ipoh hari itu, yang kita bincang sama-sama hari itu. Okay, kalau macam tu baiklah. Kami boleh Cik Hafzah, EP1 ke EP2? EP2. EP2 ada berapa topik kalau ingat? 6. Okey, baik. 6 topik. Baik, terima kasih Cik Erni. Baik, harap menjawab soalan. Okey, ada lagi ke soalan? Semua faham kiranya. Sebenarnya memang saya faham lah. Ya, diam, tanda setuju dah faham. Diam tanda setuju Suka ayat tu. Suka ayat tu, diam tanda setuju. Okey. Baik, kalau dah tak ada apa-apa lagi soalan, jangan rasa inilah had untuk bertanya saja. Kalau ada apa-apa soalan, jangan risau. Boleh saja datang jumpa kami, insya-Allah. Kalau kami tak tahu, maaf sangat, kami memang tak tahu benda tu, tapi mungkin kami akan usahakan untuk capai jawapan ataupun kepastian pada keraguan yang ada tu, insya-Allah. Tak faham betul, tak faham. Boleh terang soalan. Nanti Madam Tan balik nanti saya cabut pintu tu, tak payah ketuk dah. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, doktor-doktor, profesor-profesor, tuan-tuan, Tan Sri yang ada bersama kita hari ini. Datuk-datuk, terima kasih banyak-banyak kesudian anda bersama-sama kami hari ini. Andai kata ada kekurangan, itu adalah kelemahan daripada kami sendiri. Segala kelebihan yang ada itu daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak kesudian anda bersama-sama kami. Ada soalan, jangan malu, jangan segan, datang jumpa kami. InsyaAllah kita sama-sama jayakan projek ini untuk ketenangan untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Baik, daripada kami terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi ada masa pada bengkel yang akan datang, insya-Allah. Ada orang-orang kita akan adakan bengkel Canva itu kita akan maklumkan kemudian macam kalau ada atau tidak, agak-agaknya ada, insya-Allah. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Macam mana? Sama-sama semua.